الله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى الإيمان وخوفها من المخالفة المعكتين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساننا واحب قلبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب يسر ولا تؤسر رب يسر ولا تؤسر رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا وفهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار سر وسر الأسرار ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا تجعل سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا ما شئت سهلا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan limpah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah serta inayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala keizinan. Kita diberikan kesempatan untuk kita terus melakukan seluruh amal-amal soleh perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada malam ni kita sambung lagi pada tadabbur kita pada surah Yasin juzuk yang ke-23, surah yang ke-36, ayat yang ke-30, 30, 31 dan seterusnya, insya-Allah biiznillah. Jadi kita telah membicarakan ayat yang ke-20 minggu lepas, iaitu ayat 28 dan 29. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan
fa idzahum khamidun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mana telah membinasakan sesuatu kaum itu yang ingkar akan tidak menerima akan utusan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan terhadap pesuruh-pesuruh Allah ataupun rasul-rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada mereka iaitu kisah yang sebelum yang kita bicarakan tentang bagaimana pada zaman Nabi Isa alaihissalam, utusan Al-Hawariyin, Al-Hawariyin, utusan Nabi Isa alaihissalam, dan juga merupakan Nabi utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada satu kaum Ashabul Qaryah, sehinggalah mereka telah melakukan pembunuhan kepada 3 orang, mana 3 orang pesuruh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu bala, satu azab, iaitu suatu suara, in kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Siksaan Allah turunkan satu suara yang yang bahawa suara tersebut mana semua orang-orang yang ingkar kepada Allah semuanya mati, disebabkan kemungkaran, keingkaran mereka, dan juga membunuh akan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada para nabi dan rasul. Baik, jadi kita sambung lagi pada ayat yang ke-30 daripada surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal 'ibad. Ya hasratan 'alal 'ibad. Di kadang-kadang saya nak tegur, ada yang baca surah Yasin baca ya hasratan 'alal ibad. Ini salah, kerana dia akan berubah makna. Dia baca dengan alal ibad. Bila alal ibad dia akan jadi huruf hamzah. Mana hamzah tu mana ala tu dia, kalau ala mana atas, kalau ala mana tidakkah dengan jadi berubah tu makna dia. Jadi mana kena baca dengan ain. Ya hasratan ala al-ibadi ma aiba bukan ibad, ibad. Ibad mana lain, Kemudian wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya hasratan 'alal 'ibad. Alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba Allah apabila didatangi akan sebarang rasul, tidak dapat pasti mereka mendustakannya. Ini kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hasrata, alangkah besarnya penyesalan, kerugian akan sesuatu manusia tu, hamba Allah tu, ma ya'tihim, apa yang didatangkan, mana apabila didatangkan kepada mereka akan rasul, pesuruh-pesuruh Allah ataupun utusan-utusan yang menyeru kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan tidak mereka pasti akan mendusta. Yastahzi'un tu mendustakan. Baik, dalam ucapan ini mungkin datang daripada para malaikat, di mana mungkin daripada orang-orang mukmin, mana kalimah yang ayat ini kalimah Allah ataupun kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut kepada pendapat mufassirin, kemungkinan mana kalam ini diucap
diucapkan oleh para malaikat ataupun mungkin diucapkan oleh orang mukmin dengan tujuannya adalah untuk menyesali akan hamba-hamba Allah yang kufur dan mencaci akan perbuatan mereka. Mana seolah-olah benda ni dia mengejek kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir akan perintah Allah Subhanahu wa taala, mana setelah mereka didatangkan rasul, ya. Jadi ayat ni mana kita masih lagi mengisahkan tentang kisah para rasul, ya, mana bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul itu kepada setiap hamba ataupun setiap kaum, ya. Dan ada di kalangan kaum-kaum yang apabila diutuskan seorang rasul, ya, mana ada di kalangan mereka yang mendustakan akan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mana mereka ni mendustakan. Boleh kata sejak daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada zaman Nabi Isa alaihi salam. Selepas daripada zaman Nabi Isa alaihi salam, maka ada di kalangan penduduk-penduduk ataupun pengikut-pengikut Nabi Isa yang disebut sebagai Al-Hawariyun. Mana Al-Hawariyun ini adalah 12 orang pengikut Nabi Isa alaihi salam yang tegar lah. Boleh dikatakan mereka ni juga mana diangkat menjadi nabi. Kerana nabi masa itu belum lagi tutup lagi. Ya, penutup adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin di kalangan mereka tidak sampai kepada darajat rasul. Jadi mana kita lihat bahawa mana setiap kali ada sahaja yang apabila diutuskan kepada kaum-kaum yang melakukan kerosakan, yang ingkar, yang kufur, agar mereka kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala, mana mereka beriman balik kepada Allah, ada di kalangan mereka yang mana Allah kata illa kanu bihi yastahzi'un, tak boleh tidak mereka mesti akan mendustakan, ya, mereka menidakkan apa yang dibawa oleh rasul-rasul itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana ungkapan-ungkapan ini menurut ulama tafsir, mungkin ungkapan ini disebutkan mana oleh para malaikat ataupun disebutkan oleh para mukmin. Tapi ayat ini ayat Quran, ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mana ucapan-ucapan ini mana pernah diungkapkan oleh para malaikat kepada orang-orang yang mendustakan akan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi mana alangkah besarnya kecewa mereka dan akan menyesal yang tidak terhingga sampailah kepada hari kiamat. Jadi sebab itu mana Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan kepada kita, mana walaupun khitab ini Allah Subhanahu wa taala berikan ataupun Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada umat-umat yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai satu pengajaran daripada ayat ini boleh kita ambil mana kita hidup ni nabi dah tak ada dah. Ya, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan penutup bagi segala rasul. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mana ada penyambung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai al-ulama. Ya, ulama mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah merupakan pewaris-pewaris para nabi. Ya, mereka menyampaikan, mana mereka memperdengarkan berita-berita akhirat, mana menyebutkan supaya manusia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks zaman kita pada hari ini, mana kita sering dinasihatkan, mana sering diperingatkan, ya, supaya kita kembali balik kepada asal kita,
iaitu kita kembali kepada asal, mana orang-orang yang mana patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana jangan kita menyesal apabila sesuatu nyawa ataupun sesuatu yang sampai kepada kita yang membawa kepada maut, maka kita akan menjadi satu sesalan. Jadi kalimah inilah yang digunakan ataupun yang diungkapkan oleh para orang-orang mukmin, yang mereka ni menyatakan kepada orang-orang yang kafir, menyatakan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mana mereka ni diazab, setelah mana mereka ni dimusnahkan oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana bila mereka ni diazab Allah taala ataupun dimatikan Allah dengan cara yang hina, dengan cara yang buruk, maka ada orang yang berkata, ya hasratan 'alal ibad, alangkah ruginya, alangkah besarnya penyesalan hamba-hamba Allah ni. Jadi mana pada ketika itu ni orang-orang mukmin yang dapat pengajaran daripada azab, daripada siksaan, daripada mana iqab ataupun bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang-orang yang ingkar. Jadi mereka dapat berfikir, mereka dapat berfikir menggunakan akal mereka, mana untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mana hukuman mana dunia ni, apabila mana kita terlepas kepada hukuman dunia, maka tidak semestinya kita akan berakhir dekat situ. Ingat, mana hukuman dekat akhirat adalah hukuman yang sedetail-detailnya. Tidak ada siapa pun yang dapat terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mana dan pada ketika itu mereka akan disoal, akan ditanya, mana kemudian diazab dan dihukum, yang dikenakan ke atas mereka lantaran mereka mendustakan para rasul dan juga menyalahi perintah para rasul tersebut. Ini antara ingatan Allah Subhanahu wa taala kepada pesalah-pesalah ataupun orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Orang-orang yang melakukan kerosakan itu siapa? Wala tufsidu fil ard. Janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Apa maksud kerosakan itu? Iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu melakukan syirik kepada Allah. Jangan kamu melakukan perkara-perkara yang fasad. Mana kalau kita buat dosa, maka kita telah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti mana bila orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan kezaliman terhadap diri dia di atas dunia ni, mana mereka dianggap berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mana kita nak berperang dengan Allah, siapa kita? Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dengan siksaan, dengan hukuman kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah merupakan ungkapan. Ini ayat firman Allah tetapi diungkapkan oleh para malaikat ataupun orang-orang mukmin yang melihat bagaimana orang-orang kafir itu ditimpakan Allah Subhanahu wa taala dengan bala. Kerana ada di kalangan orang-orang yang Allah selamatkan, mana bila mana datang utusan Allah Subhanahu wa taala, mana ada orang yang di sana, wa najjayna, dan kami telah menyelamatkan sebahagian daripada mereka. Contoh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bila pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, mana apabila Allah menjadikan satu banjir yang besar, mana Allah selamatkan sebahagiannya dan Allah mana matikan berikan azab kepada mana yang ingkar. Jadi yang selamat ni akan cakap, itulah kau, mana dah datang dah utusan Allah, dah datang dah, kenapa kau buat lagi? Macam kita lah, kita tengok mana kalau orang buat salah dah kena tangkap, kita kena apa? Itulah kau, dah cakap dah jangan buat. Ni mana ungkapan-ungkapan yang nak dikata nasihat, taklah sebagai satu nasihat, tetapi satu penyesalan.
Ya, mana ungkapan yang diberikan kepada orang yang pesalah itu sebagai satu penyesalan. Ya, mana yang dah kena, yang dah mati itu mana akan terus, mana dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kemurkaan dan juga dengan kekufuran mereka itu sendiri. Jadi ayat ini mana Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bagaimana orang-orang yang mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendustakan akan mana utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti akan diberikan siksaan azab yang amat-amat pedih, bukan saja dekat dunia, bahkan juga nanti di akhirat, apatah lagi apabila manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik, kemudian ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau, tidakkah mereka perhatikan? Mana tidakkah mereka perhatikan? Tidakkah mereka melihat kam ahlakna, berapa banyak yang sudah orang-orang dahulu itu qablahum minal qurun, daripada orang-orang yang terdahulu itu kami binasakan. Mana kami binasakan, annahum, sesungguhnya mereka, bahawa mana ilaihim la yarji'un, mana kepada yang tidak akan kembali lagi kepada mereka. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita peringatan juga, supaya kita gunakan akal. Alam yarau, tidakkah kamu yara, melihat? Mana Allah Subhanahu wa taala suruh kita melihat apa yang telah terjadi kepada kaum-kaum yang sebelum ni. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu kaum itu kemudian apabila mereka melakukan kemungkaran, maka Allah musnahkan mereka. Mana sejarah dekat kita, mana apa yang berlaku kepada umat-umat yang sebelum ni banyak dah kita nampak. Sebab tu pengajaran itu perlu kita ambil perhatian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa mana tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memandang apa yang telah berlaku, berapa banyak di kalangan orang-orang yang terdahulu yang telah kami musnahkan, yang kami telah mengazab akan mereka. Kaum Nabi Lut alaihi salam. Tuan-tuan, kaum Nabi Lut, kalau tuan pergi Jordan, mana ada satu Bahrul Mait dia panggil, mana Tasik Mait. Tempat itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala membalikkan kaum Nabi Lut alaihi salam daripada atas dibawa turun ke bawah, sehingga kan dia jadi laut, dia punya besar itu, mana sehingga kan mana air dia punya masin mana dia tidak ada apa pun yang boleh hidup dekat tu. Jadi mana kita pergi, Allah Subhanahu wa taala kata fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berjalan. Kita boleh nak pergi travel mana pergi. Bahkan Allah kata fasiru fil ardi, pergilah kamu lihat mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala suruh kita berjalan, bukan saja jalan tengok apa yang ada. Fanzur, Allah kata, lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu kaum itu, sesuatu bangsa itu mana diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka telah melakukan perkara-perkara kemungkaran, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pergi kadang-kadang tengok mana pergi berjalan, sekadar kita berjalan. Bahkan berjalan itu adalah merupakan salah satu daripada sunnah. Maksudnya mana kita pergi melihat kepada tempat-tempat, melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dituntut di dalam Islam. Tetapi bukan kita sekadar berjalan makan angin.
Ya, tapi banyak kita ni hari ni kita pergi jalan makan angin. Jadi mana pergi nak seronok-seronok, pergi nak bersukaria, sehingga kan pada ketika itu manusia ni lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh, ya, mana kita melihat, tidakkah kamu melihat bagaimana kami telah menjadikan banyak di kalangan orang-orang yang terdahulu yang telah kami binasakan. Ya, banyak yang kami binasakan sejak daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Musa dan sampai kepada hari ini kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan akan satu kaum dan Allah menggantikan dengan kaum yang lain disebabkan adalah kemurkaan mereka. Ilaihim la yarji'un, kepada mereka bila mereka Allah Subhanahu Wa Taala dah azab, mereka tak boleh balik lagi pada kaum mereka. Ya, mana mereka Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan sesuatu azab itu kepada bala itu kepada satu kaum itu, maka dia tak boleh nak return. Ya, terima je lah. Ya, mana kita kata hari ni kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan balak dengan virus kita. Mula-mula dengan virus tu, kemudian data lah sekarang ni dengan tahap apa lagi. Mana boleh kita bosan? Tak boleh. Ya, terima je lah apa yang ada. Mana kita terima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua adalah disebabkan kemukaan kita. Maka Allah suruh kita melihat. Allah suruh kita, mana suruh kita melihat. Ya, alam tidakkah kamu melihat? Ya, tidakkah kamu memandang apa yang berlaku itu adalah disebabkan oleh mana kesalahan-kesalahan yang datang daripada kita sendiri. Ya, mana benda ni datang daripada kita sendiri. Ya, bukan dia datang, bukan kira mana siapa gagal, siapa tidak ada. Ya, sebabkan kita sendiri. Ya, mana sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia nak menurunkan azab, dia tak kira dah. Ya, dalam tu ada orang alim ke, dalam tu ada ulama ke, dalam tu ada orang siapa ke, mana dia akan turunkan semua sekali. Wa ilaihim la yarji'un. Mana mereka tidak boleh balik kepada, mana tak boleh kembali balik kepada asal, nak boleh balik mana minta kata menyesal lah, tak boleh. Inilah mana ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah kata wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun, dan mereka itu semuanya bakal dihadapkan kepada kami. Wa in kullu semua siapa je mana yang telah diberi, atau apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu azab, Allah turunkan satu bala, dalam tu ada orang beriman, ada orang yang kafir, ada orang yang maksiat, ada orang yang melakukan kemungkaran. Allah kata semuanya, wa in kullu, dan jika semuanya jami'un ladaina, kami akan himpunkan balik, mana kami akan hadapkan. Jadi iaitu depan Allah Ta'ala. Ya, apa yang berlaku mana adalah kerana apa? Disebabkan mana kemungkaran sesuatu kaum itu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi itu jadikan sesuatu bencana bala itu adalah disebabkan mana adalah sesuatu kaum itu. Kalau kita tengok dalam konteks hari ni, mana kita kata ramai di kalangan ada orang Islam yang kebanyakannya orang Islam yang meninggal. Bukan tak ada yang kafir yang meninggal mana untuk COVID ni ada, tetapi kebanyakan. Jadi mana bila dia tu itu nanti depan Allah Ta'ala. Ya, sama ada kita akan diberikan nikmat ataupun sebaliknya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ni mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata setelah Allah menerangkan tentang akibat buruk yang dialami. Jadi Allah nak berikan peringatan bagaimana mana Allah beritahu kepada kita alam yarau kam ahlakna. Tidakkah kamu memandang, tidakkah kamu melihat tentang orang-orang yang sebelum. Ya, kalau kita tengok pada sejarah para rasul, tidak ada di kalangan para rasul yang mana yang kaum dia menentang, tak ada. Semua menentang. Ya, sampaikan kepada zaman Nabi SAW, di kalangan kaum juga yang banyak menentang Nabi SAW. Jadi mana seolah-olah mana kalau kita nak menjalankan ataupun kita nak mengajak kepada orang kebaikan, ada tentangan, itu dah menjadi sunnatullah. Ya,
dah jadi satu perjuangan di dalam nak menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan, kalau kita buat satu perkara semua orang setuju je, orang jahat pun setuju, orang yang baik pun setujulah, yang jahat pun setuju, benda yang kita nak buat tu semua setuju, mesti ada something wrong dalam kita punya dakwah. Ya. Kenapa dakwah tu dah macam tu dah? Ya, bila kita tengok hari ni, bila kita cakap tentang dakwah, mungkin ada orang komen. Hari pula orang nak komen lagi senang, pakai Facebooknya, pakai macam-macam. Ya. Dengan pakai dia viral sana, viral sini, ya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, Allah suruh melihat bagaimana keadaan-keadaan yang berlaku sebelum, ya. Mana kita disuruh mengkaji sejarah, kerana sejarah dia tidak akan menipu. Mana apa yang berlaku yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan pada kaum yang sebelum ni, yang Allah jadikan mereka ini kaum yang terhina, adalah disebabkan kemungkaran mereka, dan mereka ini adalah orang-orang yang menentang para rasul dan utusan-utusan Allah, yang telah mendustakan akan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada umat, pada hamba-hambanya, mana sentiasa mana mengambil tauladan. Mana Allah kata, mengapa kamu tidak mengambil pengajaran daripada umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alam yarau kam ahlakna qablahum min. Mana kenapa kita ni kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa kamu tak lihat kepada umat-umat yang sebelumnya? Kenapa kamu tidak mengkaji apa yang telah Allah jadikan kepada umat-umat yang sebelumnya? Ya, jadi bila manusia ni sentiasa berpegang mana melihat kepada apa yang telah berlaku, yang telah Allah jadikan musnahkan akan satu kaum itu, maka manusia akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kaum Nabi Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, banyak tuan-tuan. Mana kisah-kisah, kalau kita buka dalam kisah sejarah, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, banyak diceritakan oleh Ibnu Katsir, bagaimana umat-umat yang sebelumnya Allah binasakan adalah disebabkan mereka mendustakan para rasul. Ya, jadi pada hari ini, mana kita tak ada rasul, mana maksudnya rasul dah habis dah. Mana jadi para ulama, orang yang mengingatkan, orang yang mendustakan, mana mereka yang yang menentang, mana para ulama, orang yang memberikan nasihat, itu juga adalah merupakan sebahagian daripada penentangan apabila diberikan nasihat kepada mereka, mereka menjadikan satu keingkaran, dan akhirnya mana penyesalan terhadap mereka ni apabila mereka mati, yang mana tak boleh balik kepada dunia ni, tak boleh balik kepada asal, maka menyebabkan satu penyesalan di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka telah musnah semuanya, tidak dapat berkuasa dan tidak kembali balik kepada bumi ni. Mana tak boleh ghostan balik, nak hidup semula tak boleh. Mana penyesalan itulah yang kita takut tuan. Ya, kerana apabila Allah dah tarik balik semua nikmat dunia kita, apabila kita dah mati, mana kejam mata dah, mana nak farji'na na'man salihan inna muqinun, dah tak dapat dah. Kita dah tak boleh nak buat apa dah. Jadi kita apa nak buat? Tunggulah apa yang selepasnya. Tunggulah apa yang akan bakal kita terima selepas daripada itu. Jadi sebab itu mana kita kena ambilkan satu pengajaran daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kisah-kisah yang sebelum ni, supaya kita mendapatkan satu pengajaran, sehingga kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, balik kepada fitrah kita. Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu hanyalah semata-mata untuk beribadah. Ya. Jadi sebab itu dalam konteks kita sebut ibadah ni tuan-tuan, mana ibadah ni dia terbahagi kepada dua.
Mana dia ada ibadah yang fardhiyah, mana ada ibadah yang mana sunaniyah. Ada ibadah yang difardukan Allah Subhanahu wa taala dan ada fardu ataupun ibadah yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala suruh mana apa sahaja yang dilakukan, apa sahaja yang dibuat oleh orang-orang mukmin semuanya ibadah. Kalau ibadah yang difardukan Allah taala, mana kita sembahyang, puasa, zakat, haji, itu yang difardukan. Adapun ibadah-ibadah yang sunaniyah, yang disunat-sunatkan oleh Allah, apa sahaja yang ada dalam kehidupan kita ni. Jadi itu adalah tujuan asal kita hamba, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mana kita ambil pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu jadi orang yang menyesal. Mana kita nak balik bila dah mati besok, nak balik kepada asal tak boleh dah. Mana nanti akan berlaku penyesalan yang teramat-amat pada diri manusia ni apabila mereka ni berakhir dengan kematian. Sebab itu dalam satu riwayat dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda di mana apabila kita ni nak mati, saat mana waktu kita ni nak mati nanti, apabila malaikat maut, sakaratul maut tu sampai, ajal kita dia sampai, nyawa kita ni sampai dekat paru, dekat dada kita, maka dia akan berhenti sekejap. Bila berhenti waktu tu, Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan bagaimana kehidupan kita selepas. Nabi kata waktu mana nyawa kita nanti dia nak cabut, malaikat maut cabut nyawa kita, dia akan sampai kepada mana? Sampai kepada tenggorok. Itu dia tak boleh masuk lagi dah. Sampai waktu tu dia akan berhenti sekejap. Waktu kita tengah turun naik, dara rendah berombang kuat, mana saat-saat akhir nyawa kita nak dicabut, mana Allah Subhanahu wa taala akan memaparkan di hadapan mata kita bagaimana kehidupan kita selepas itu, iaitu kehidupan kita semasa di dalam kubur nanti. Mana kalau kita orang yang baik, kita sangka baik dengan Allah, mana kita duduk dalam dunia ni, kita beramal dengan apa yang diperintahkan Allah SWT, mana insya-Allah Allah bersangka baik dengan kita. Allah akan menggambarkan saat kita mati nanti bahagian kita di dalam kubur nanti, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang balik ataupun orang yang bakal kembali kepada Allah dalam keadaan maksiat, dalam keadaan yang berdosa, dalam keadaan yang kufur, mana mereka akan digambarkan, mana Allah akan memaparkan sebelum kematian itu dengan apa? Iaitu dengan azab-azab dalam kubur. Tak kira orang itu Islam ke ataupun orang itu kafir. Saat orang kafir mati itu, walaupun kita nampak ada sebahagian para ulama mengatakan bahawa orang kafir ni Allah Subhanahu wa taala bagi dia nikmat yang terakhir. Nikmat yang terakhir iaitu semasa dia mati, dia tidak akan rasa sakit mati. Itu mana nikmat yang terakhir bagi dia. Ini kata para ulama. Namun dia tetap akan digambarkan di hadapan mata dia semasa-masa sakaratul maut itu, mana apa tempat dia yang dalam kubur. Allah akan pamerkan. Cuma waktu dia nak mati tu, dia tidak ada rasa sakit akan kematian tersebut. Kenapa? Kata ulama, sebab apa jadi macam tu? Sebab Allah kata itulah nikmat yang terakhir yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Sebab selepas daripada itu tidak ada lagi sedikit pun nikmat yang didapat, melainkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman, saat mana kita dicabut nyawa kita, apabila nyawa itu dah sampai kepada tahap mana gharqah, mana sampai kepada roh dah sampai penghujung, mana kita akan lebih rasa sakit. Kenapa? Sebab Allah nak menghapuskan dosa-dosa yang ada. Jadi sakit orang mukmin mati itu adalah disebabkan kerana Allah nak mengurangkan makna dosa-dosa yang kita ada dekat dalam dunia.
Kerana Nabi sebut mana kesakitan itu akan menghapuskan, mengkifarahkan dosa-dosa kamu. Sebab tu kita redha. Ya, mana bila kita diberikan sakit, bila diuji Allah Subhanahu wa taala, mana kita bersabar. Ya, mana kerana orang yang bersabar di atas ujian kesakitan itu, maknanya Allah Subhanahu wa taala nak mengurangkan. Allah Subhanahu wa taala sama ada nak mengurangkan ataupun nak menghapuskan dosa. Sebab itu kita kena redha. Macam orang mati accident tu. Ya. Tiba-tiba mati terkejut tu, dia sempat rasa nikmat tu. Macam mana sempat apa? Macam ialah ya tahu. Accident kan? Ya. Terus mati itu. Ya. Dia sempat rasa nikmat tu macam siapa sahaja, walaupun kita nampak dia mati terkejut ke, walaupun kita nampak dia mati aksiden, macam mana sekalipun saat dia mati aksiden itu, sakaratul maut tetap akan datang. Ya. Makna cuma kaedah bagaimana sakaratul maut datang tu berbeza-beza. Sebab itu kita tengok apabila malaikat maut berjaya untuk mengambil tanah dekat dunia saat dia nak menjadikan Adam alaihissalam, apabila malaikat maut rampas saja tanah daripada bumi, bawa naik ke syurga, kemudian Allah berikan kepada malaikat maut, malaikat Israel, tugas untuk mencabut nyawa manusia. Maka kata malaikat Israel, dia kata, ya Allah, aku tak nak tugas ni. Allah kata, kenapa? Dia kata, nanti ramai di kalangan hamba-hambamu yang marah dengan aku. Siapa suka dia punya kena nyawa, dia kena cabut. Ya, sudah pasti di kalangan makhluk kamu yang akan menghina, yang akan mencaci aku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Israel, mana kamu buat apa saja yang aku perintahkan, kerana aku akan jadikan kematian manusia itu, makhluk itu ada sebab dan musababnya. Ya, ada sebab dan musabab. Walaupun kita kata ada polis kata, oh ni mati mengejut, ni mati ni, tapi kematian itu mesti ada sebab dan musabab supaya makhluk itu tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana walaupun bagaimana keadaan berlaku kematian, sakaratul maut tetap ada. Dan apabila sakaratul maut itu ada, Allah akan tarik sementara atau memberhentikan sebelum Allah memperlihatkan kepada semua manusia, ya, terutamanya manusia lah, akan bagaimana tempat dia selepas daripada kematian. Jadi sebab itu mana Allah Subhanahu wa taala mana nak mengingatkan kepada kita supaya apa? Mana kita ni sentiasa perhati melihat pada sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerana sesuatu kaum itu, membinasakan sesuatu kaum itu, mana kemudian kita keingat Allah kata mana wa in kullul lamma jami'u, mana kami mereka semuanya akan bakal dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan apa? Untuk diperiksa, untuk diberi disoal, ditanya apakah mana yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita lakukan sepanjang mana kehidupan kita dekat dalam dunia ni. Jadi mana tuan-tuan, hidup kita dekat dalam dunia ni, bila kita mati dia tak berakhir, mana ada sambungan dia. Ya, ada sambungan. Walaupun mati itu memutuskan segala, maksud mati ialah mana memutuskan segala kenikmatan yang ada dalam dunia. Itu maksud mati. Ya, mana bila orang mati, mana seluruh nikmat dunia ni habis dah, tak ada apa. Ya, tetapi bukan berarti dia berakhir. Tidak, dia berakhir. Ada sambungan selepas daripada itu. Mana sambungan, iaitu kita semua dia akan dibangkitkan Allah, kemudian akan dihasyar, dihalau ke padang mahsyar, kemudian kita diletakkan di mahsyar, mana disitulah mana proses kita akan disoal, ditimbang, segala amal kita dihisap. Mana semua manusia tidak boleh lari daripada mana proses ini, yang mana mereka akan kita semua ni akan ditempatkan sama ada mana di dalam neraka Allah
ataupun di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala mana supaya kita peringatkan kepada kita supaya mana kita tengok tinjau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu musibah itu mana supaya kita dapat balik kepada asal, balik yang hidup ni, balik kita beriman kepada Allah dan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah nanti kita sambung lagi pada ayat yang ke-20 33 tentang ayat Allah Subhanahu wa taala atas firman Allah dalam surah Yasin ini, iaitu Allah menyatakan bahawa wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Jadi Allah nak ceritakan nanti bagaimana mana proses mana kehidupan kita ni di dalam dunia dan apabila kita masuk dekat dalam kubur nanti satu masa mana kita akan dibangkitkan, bagaimana proses-proses yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.